Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, Shaf Farizal here. Today, Shaf reviews Zombietopia, sebuah filem daripada Greenlight Pictures dan juga Longbow Pictures. Ini adalah filem daripada MJ Woo yang juga pernah menghasilkan satu lagi filem zombie, iaitu KL Zombie, sebuah filem komedi horror. Filem ini mengisahkan mengenai sebuah negara yang telah dilanda satu pandemik virus zombie yang mana telah mengorbankan banyak nyawa. 15 tahun kemudian, pandemik itu telah pun berjaya dikawal dan filem ini memfokuskan pada satu karakter yang bernama Zidik yang mempunyai sejarahnya tersendiri. Zidik, lakonan Shahji Sam, tinggal bersama kawannya, pakciknya, bapa angkatnya, bapa saudara entah, iaitu Hassan, lakonan Azman Hassan. Zidik terpaksa berhadapan dengan satu lagi pandemik virus zombie yang telah pun tercetus sekali lagi selepas 19 tahun negara itu telah berjaya melawannya. Zidik perlu berhadapan dengan karakter Bron Palare iaitu Dr. Rahman dan hentikan pandemik ini daripada terus menjadi lebih parah. Okey, itulah rasanya sinopsis yang saya boleh bagi setelah saya tonton filem itu. Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel ini. Segala subscribe dan juga komen dan juga view anda amat berharga untuk saya, untuk channel ini, konten ini untuk terus berkembang, insyaAllah. Dan kalau rasa berbaloi boleh tekanlah butang merah di bawah tu. Okay, subscribe. Okay. Tak ada paksaan. So anyway, mari kita teruskan dengan pendapat saya terhadap Zombietopia. Alright, what were they doing? What in the world is going on here? Saya tak dapat tangkap what just happened, you know. Dari awal sampai ke akhir saya tak faham apa benda yang diorang buat ni, apa benda yang diorang nak sampaikan ni. Saya tak faham apa benda yang tengah berlaku ni. Saya tak faham apa yang karakter buat ni. Tak masuk akal. Saya tak tahu sama ada skrip ni sebenarnya okey, tapi bila time production tu everything was like fall apart, semuanya jatuh berkecai masa production. Saya tak pasti itu, atau mungkin masa post production tu producer tiba-tiba minta benda tu benda ni sampai semua ni jadi berterabur. It's a big waste, membazir, seakan satu pembaziran besar yang telah berlaku pada filem ni. Saya tengok kat kredit, Allah, ramai ni kru, macam besar ni. Masa kat intro tu, banyak company kerjasama ni. This is going to be a well spent movie. Ni akan jadi filem yang cukup bagus ni. Mungkin lagi bagus ataupun sama bagus macam J2 Retribusi. Mungkin Zombietopia pasal survival satu karakter ni sampai beliau terjumpa dengan pencipta virus itu sendiri. That's why beliau kena tentang nak dapatkan antidote ke vaksin juga, something like that. But no, I don't know what's even going on in this movie. Filem ni punyai barisan pelakon yang bagi saya, ya Allah, I think they're all very talented. They're all, at least diorang punyai reputasi dalam bidang lakonan yang bagi saya yang sangat dihormati lah pada pendapat saya. How can they be in this movie? Did they all got scam or something? Okay, itu tuduhan tu mungkin terlalu besar untuk saya katakan diorang semua ni kena tipu ke kena scam ke apa. Macam mana production ni boleh hire pelakon-pelakon yang bagus ni, tapi skripnya, dia punya cerita dia, the end result dia, it's too, dia terlalu liar, dia terlalu mengarut sampai memeningkan saya. Pacing cerita ni bagi saya, ya Allah, dia slow, lepas tiba-tiba jumpy, lepas tu senang cerita, pacing filem ni tak kemas. Saya tak boleh follow, saya tak boleh tangkap apa benda dia nak sampaikan, saya tak boleh nak follow apa benda flow dia. Saya tak rasa macam ada flow, rasa macam tengah saya mengalir kat satu sungai ni, tiba-tiba saya kena campak dekat sungai yang seterusnya. Kemudian filem ni bagi saya tak kemas ataupun tak cukup establish apa benda yang tengah berlaku, dari segi dari mana virus tu datang, dari segi karakter tu, dari segi kejadian yang tengah berlaku. Contohnya macam satu scene dengan banduan yang dibebaskan oleh Dr. Rahman, antagonis filem ni. What's the point of the banduan tu? Adakah banduan tu akan jadi zombie yang unik ke, yang lain daripada lain ke? But no, banduan tu sama dia jadi zombie yang lain. Sebab saya mention je lah, kenapa ada spesifik satu scene Dr. Rahman nak bebaskan banduan tu. Why? Adakah disebabkan reputasi banduan tu yang cukup kuat, yang mana beliau boleh bunuh orang, pecahkan tengkorak orang dengan tangannya sendiri, menarik minat antagonis filem ini untuk ambil dia, disebabkan dia punya mungkin
DNA dia punya physically yang kuat. Mungkin sebab itu ke yang doktor tu perlukan untuk eksperimen, nak tengok macam mana dia handle virus tu. Macam tu ke. Kemudian filem ni dia punya nak tunjuk momen, nak tunjuk dia punya sejarah Zidek tu cukup membosankan pada pendapat saya. Rasanya tak perlu banyak flashback tentang sejarah Zidek ni. Beliau dengan Hasan tu ke, cukup dengan sejarah keluarga ni ke, just that. Tak perlu masukkan yang heroin tu, heroin Zoe tu. Rasanya kalau tak perlu masukkan pun tak apa. Sebut pasal Zoe, saya tak faham apakah state, apakah keadaan yang berlaku pada Zoe. Adakah dia zombie, adakah dia manusia, adakah dia separuh-separuh. What? Saya rasa filem ni macam banyak elemen dia cuba masukkan, dia inspirasinya, dan kemudian dia cram masuk dalam filem ni. Filem ni ada inspire daripada Train to Busan yang pertama tu. Contohnya macam satu scene dekat jabatan tu, itu memang agak mengarut. Saya rasa filem ni banyak inspirasinya, sampaikan semua inspirasi tu dia cram dalam filem ni. Disebabkan itu dia jadi tak kemas. Saya rasa macam filem ni ada elemen macam dia nak jadi macam Resident Evil, dia nak jadi macam The Last of Us, ataupun mungkin macam apa kata, I Am Hero ke, you know. Resident Evil sebab saintis dalam filem ni dia yang cipta pandemik tu, dia yang cipta creature tu, dia yang hasilkan makhluk tu, dinosaur tu. Dua macam Last of Us, karakter Zidek yang immune. I Am Hero sebab heroin dia adalah separuh zombie. Kemudian the infamous scene in the movie adalah scene dekat jambatan tu. Wow, that scene saya tengok buat kali pertama. Saya ingatkan semua orang macam over sangat ke apa cakap pasal scene dekat jambatan tu, tapi bila saya tengok, oh, baru saya faham. Scene tu bagi saya macam tak masuk akal lah pada pendapat saya. Mungkin idea asalnya lah kat jambatan tu banyak zombie, disebabkan itu mungkin karakter tu dia turun dan nak alih perhatian zombie-zombie tu semualah kan. Mungkin macam tu lah, nak bagi peluang kat Zidek untuk lari dari tempat tu. Mungkin itulah idenya. Dan mungkin karakter yang turun dari karakter tu dia sebenarnya merajuk dengan Zidek, sebab Zidek katakan sesuatu yang melukakan hati dia. Dia sebab kita dia turun lah dan lawan semua zombie tu untuk bunuh diri dia sendiri kan. Selepas karakter Zidek tinggalkan karakter itu untuk melawan zombie-zombie tu, Zidek yang dalam kereta cuma cakap, apa benda aku buat ni? Apa benda yang aku buat ni? Dan saya masa yang tonton tu cuma respon, apa yang kau buat ni? Tu je saya boleh kata. Saya bila scene tu tengah berlaku, saya tak dapat apa pun, tak faham apa pun konteks yang dia nak sampaikan. Adakah dia merajuk ataupun adakah dia nak jadi hero? Saya rasa bukan dua-dua ni. Saya rasa ada satu lagi, iaitu dia nak jadi bodoh. Tak masuk akal decision tu. Saya tak dapat tangkap direction tu. Why? Tak masuk akal. Tak masuk akal sebab zombie kat atas jabatan tu tak nampak banyak pun. Sebelum dia nak turun tu, dia dah tunjuk dah karakter tu boleh je langgar semua zombie tu. Scene tu sepatutnya mungkin dia patut kat location yang lain lah. Mungkin boleh tukar location tempat yang lebih yang lebih padat, bukan yang open. Kamera tu pula ambil angle yang cukup tight untuk nampakkan yang zombie-zombie tu memang banyak. Bagi saya, bilangan zombie dalam scene tu tak cukup meyakinkan saya yang boleh buatkan karakter-karakter ni tak boleh nak rempuh habis semua zombie tu. Dan bilangan zombie tu tambahkan, kalau tak boleh nak ambil upah pelakon-pelakon ekstra, pakai CGI, plan CGI ni nak tambah zombie ni macam mana. Masa kat intro banyak nama company yang keluar, tapi takkan hasil macam ni je. Kemudian saya nak cakap pasal apa yang semua orang tengah cakap juga, iaitu dinosaur. Masa saya tonton tu, saya memang mempersoalkan kewujudan filem ini. What's going on? Tapi untuk berlaku adil, kita semua patutnya boleh expect lah, sebab dah dinyatakan yang si antagonis kita ni adalah seorang paleontologist. Beliau adalah yang mencari fosil-fosil tu, dan ada conversation beliau dengan anak dia yang cakap pasal bapaknya ni jumpa fosil Spinosaurus. Itulah dia dinosaur yang kita jumpa tu, Spinosaurus. dan dari conversation itu kita dah boleh expect lah akan ada kemunculan dinosaur tu. Tapi beginilah, saya boleh expect kemunculannya sebab semua orang cakap pasal dinosaur tu. Jadi saya faham lah perasaan diorang, sebab tiba-tiba tak tahu apa-apa, tiba-tiba muncul dinosaur tu. Mungkin saya faham lah. Patutnya kalau filem ni nak masukkan dinosaur tu, dia patut establish dari awal, dari slow sampai kemunculan dinosaur tu.
Contoh macam mungkin tunjuk ada berapa banyak jenis zombie, berapa banyak jenis creature, makhluk yang ada, barulah tunjuk dinosaur tu. Cuba build up dulu jenis-jenis makhluk zombie yang ada dalam filem tu dulu, dari tahap yang zombie biasa sampai ke zombie yang mungkin yang besar, yang bentuknya pelik ke, unik ke. Lepas tu barulah tunjuk dinosaur. Set up dari awal, bukan tiba-tiba ada dinosaur. Tak semua orang komplain pening ke apa. Kemudian karakter Zidane ni, saya tak ada benda pasal dia yang buat saya rasa tertarik pasal dia. Tak ada benda pasal dia yang buat saya rasa macam nak sympathetic untuk dia. Walaupun filem ni ada cubaan untuk tunjukkan kenapa beliau perlu kita sebagai penonton rasa simpati kepada beliau. Saya tak dapat rasa. Sebab apa? Sebab bosan dia punya flashback ni tu. Rasanya filem ni tak perlu kot nak adakan hubungannya dengan Zoe tu. Flashback ni pasal Zoe tu, flashback yang dekat rumah anak yatim tu, rasa macam tak perlu sebab tak ada function bagi saya. Senang cerita, scene dekat rumah anak yatim tu kalau buang, rasanya lagi tight, lagi padat, lagi cukup boleh kemaskan sikit lah dia punya flow cerita ni tu. Fokuskan lebih pada Zidane dan juga Hassan tu. Bagi saya itu lebih patut jadi highlight of the movie, bukannya Zidane dengan Zoe. Zoe tak patut adakan pada pendapat saya lah. So cukuplah celoteh saya untuk filem ni. Bagi saya filem ni ada idea, tapi yang pasti hasil akhirnya adalah teruk. Filem ni bagi saya filem cubaan, pengarahannya yang bagi saya teruk. Filem KL Zombie daripada beliau bagi saya adalah nilai hiburannya untuk saya. Bagi saya filem tu adalah juga energy untuk saya enjoy. Untuk filem Zombietopia saya tak dapat rasa energy dia sungguh macam moody. Saya tak rasa macam tenaga, saya lebih rasa macam lesu tengok filem tu. Filem Zombietopia bagi saya mempunyai idea yang simple, tapi dia akhirnya jadi terlalu complicated, pacing yang tak kemas. Filem ni perlukan cerita yang lebih padat, yang lebih berfokus, dan filem ni perlu juga establish karakter-karakter, event lebih kemas, lebih jelas untuk penonton faham dan juga enjoy filem ni. Filem ni semakin dia nak jadi liar, semakin memeningkan para penontonnya. So rating yang saya boleh bagi kita terhadap filem ni adalah 1/5 stars dengan label what were you thinking? Itulah dia saya punya pendapat terhadap Zombietopia. Sebelum saya tonton filem Zombietopia, saya ada tengok filem Antara Masa yang kat Astro First tu. God, that was a waste of money. Ingat nak buat review Antara Masa, tapi macam saya nak buat sesuatu yang special untuk review tu, ya. Itulah pendapat saya. Macam mana pula dengan anda? Kongsikan pendapat anda di ruang komen di bawah. Sebarang cadangan, pandangan, teguran yang anda ingin kongsikan dengan saya, anda boleh tulis saja di ruang komen di bawah. Dan jangan lupa tu like, share dan juga subscribe ke channel ini kalau rasa berbaloi. Dan nak sokong, subscribe lah, tekan butang merah bawah tu. Okay? Dan bagaimana dengan anda? Harap anda semua stay safe dan juga terus tabah dan terus kental, kuat. Saya cuma boleh doakan yang anda semua semoganya dalam keadaan yang sihat, terkawal, selamat dan juga terus kental, tabah dalam menghadapi ujian daripada Allah ini. Teruskan semua, kita jaga kita, bantu mana yang boleh, dan kepada frontliners, thank you and thank you and thank you. Thank you. Jadi daripada saya untuk video kali ini. Jumpa lagi anda dalam video akan datang. Assalamualaikum. Shout out.